kimia. Mol, apa itu mol? Ahli kimia duk sebut-sebut banyak kali. Mol, apa itu mol? Penjodoh bilangan untuk bahan kimia, itulah mol. Pemalar Avogadro ditakrif sebagai bilangan zarah dalam satu mol bahan. 6,02 darab 10 kuasa 23 per mol. Bilangan mol darab pemalar Avogadro dapat bilangan zarah, ya. Bilangan zarah bagi pemalar Avogadro dapat bilangan mol, ya. Dari atom hingga molekul ke bahan ion, pengertian mol harus sesuaikan ikut tarifan. Bilangan mol jarak pemalar Avogadro dapat bilangan zarah, ya. Bilangan zarah bagi pemalar Avogadro dapat bilangan mol, ya. Dari atom hingga molekul ke bahan ion, pengertian mol harus sesuaikan ikut tarifan. Mol, apa itu mol? Penjodoh bilangan untuk bahan kimia, itulah mol. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum ini, kita telah pun mempelajari mengenai JAR ataupun jisim atom relatif, JMR jisim molekul relatif, dan juga JFR iaitu jisim formula relatif. Tapi pada kali ini kita akan masuk ke dalam konsep yang seterusnya, iaitu konsep mol. Pada akhir pembelajaran ini kita akan dapat mengetahui tentang pengertian mol itu sendiri, tentang takrifannya, dan juga kita akan mengetahui mengenai pemalar Avogadro, dan kita akan mengetahui jenis-jenis zarah dan mengetahui pengertian satu mol bahan mengikut jenis zarah tersebut. Kita juga mesti akan tahu mengenai bagaimana untuk mengira bilangan mol dan juga bilangan zarah. Apakah mol? Apakah mol? Tadi kan dipersoalkan di dalam lagu tadi. Jadi, terdahulu ahli kimia telah banyak kali menggunakan unit mol untuk mewakili kuantiti bahan. Tapi sebenarnya apakah itu mol? Satu mol bahan ditakrifkan sebagai kuantiti bahan yang mengandungi bilangan zarah yang sama banyak dengan bilangan atom yang terdapat dalam 12 gram karbon 12, iaitu 6,02 darab dengan 10 kuasa 23 zarah. Apakah itu 6,02 darab dengan 10 kuasa 23 zarah? Itu adalah pemalar Avogadro. Okey, saya ulang sekali lagi, dipanggil sebagai pemalar Avogadro ataupun dengan simbolnya Na. Ianya ditakrifkan sebagai bilangan zarah dalam satu mol bahan, iaitu Na sama dengan 6,02 darab dengan 10 kuasa 23 mol negatif 1. Kenapa mol negatif 1? Sebab sebenarnya dia adalah 6,02 darab dengan 10 kuasa 23 per mol. Okey. Dalam matematik indeks kan, kalau per di bawah itu dia naik pergi atas jadi negatif 1. Persoalannya, bagaimanakah unit mol ini digunakan? Unit mol ini sebenarnya samalah dengan
penjodoh bilangan yang kita gunakan seharian di dalam kehidupan kita, di dalam bahasa. Contohnya bahasa Melayu. Sepasang kasut, sepasang telinga dan juga sepasang mata. Saya ni sepasang mata contohnya, okey. Kalau seorang saya mempunyai sepasang mata, iaitu mempunyai 2 biji mata. Okey. Tapi kalau ada 2 orang saya dengan kawan saya ni, kami mempunyai 4 biji mata, iaitu 2 pasang mata, kerana 2 darab dengan 2 adalah 4. Kalau sedozen pensel, katakanlah dalam 1 dozen pensel ada 12 batang pensel. Kalau 2 dozen pensel berapa? 2 darab dengan 12 iaitu 24. Begitu juga konsep ini digunakan dalam mol. 1 mol molekul air misalnya mengandungi 6,02 darab dengan 10 kuasa 23 molekul air. Tetapi jika ada 2 mol molekul air, ia perlu didarabkan dengan 2, iaitu 2 darab dengan 6,02 darab dengan 10 kuasa 23. Jadi sebenarnya disimpulkan di sini, unit mol digunakan dengan cara yang sama seperti unit dozen ataupun penjodoh bilangan yang kita selalu gunakan di dalam kehidupan seharian kita. Jenis zarah yang dimaksudkan sebenarnya bergantung kepada jenis bahan. Di antara jenis bahan yang kita kategorikan di dalam kimia ini adalah, pertama sekali, bahan atom, iaitu bahan yang terdiri daripada atom. Dan yang kedua ialah bahan molekul, iaitu bahan yang terdiri daripada molekul. Dan yang keseterusnya adalah bahan ion yang terdiri daripada ion. Okey. Kita pergi kepada kategori ataupun jenis bahan yang pertama, iaitu bahan atom yang terdiri daripada apa? Daripada atom. Okey. Sebagai contoh, semua unsur logam adalah bahan atom, dan semua gas adi dan ataupun gas nadir adalah contoh bahan atom, dan beberapa unsur bukan logam seperti karbon dan juga silikon merupakan bahan atom. Okey, pengertian 1 mol bahan bagi bahan atom ini adalah 1 mol bahan atom mempunyai 6,02 darab dengan 10 kuasa 23 atom. Atom, ingat ya istilah di sini atom. Misalnya 1 mol zinc mempunyai 6,02 darab dengan 10 kuasa 23 atom zinc tersebut. Okey? Kita pergi kepada bahan yang kedua, jenis bahan yang kedua, iaitu bahan molekul yang terdiri daripada apa? Yang terdiri daripada molekul. Okey. Contoh bahannya adalah kebanyakan unsur bukan logam seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, fluorine, klorin, bromin, iodin, sulfur dan fosforus, dan semua sebatian kovalen adalah bahan molekul. Okey, seperti mana yang kita imbas sebelum ini, saya katakan bahan molekul itu terdiri daripada sebatian kovalen yang mana terbentuk dengan ikatan kovalen yang berkongsi elektron telurnya, yang akan kita pelajari di dalam bab 5 di dalam ikatan kimia. Okey, ingat ini dan cuba nanti jengoklah sikit bab 5 itu, okey? Sambil-sambil kita belajar ni untuk persoalan diri sendiri. Okey, dan pengertian 1 mol bahan bagi bahan molekul ini adalah 1 mol bahan molekul mempunyai 6,02 darab dengan 10 kuasa 23 molekul. Misalnya 1 mol gas oksigen mempunyai 6,02 darab dengan 10 kuasa 23 molekul oksigen. Okey, dia molekul oksigen, okey? O2. Ulang sekali lagi. Misalnya 1 mol gas oksigen mempunyai 6,02 darab dengan 10 kuasa 23 molekul oksigen. Itu bahan, jenis bahan yang kedua, iaitu bahan molekul. Kita pergi kepada bahan yang seterusnya, yaitu bahan apa? Bahan ion, yang terdiri daripada apa? Yang terdiri daripada ion.
ion ini bercas positif ataupun negatif. Okey. Dan kita akan pelajari juga semua ini dalam bab 5. Sebab tu saya selalu sebut begini supaya adik-adik ataupun pelajar semua boleh rujuk sekejap ya untuk kita menimbulkan persoalan. Okey. Antara bahan bagi bahan ion ini adalah semua sebatian ion seperti natrium klorida dan zinc oksida adalah bahan ion. Pengertian 1 mol bagi bahan ion adalah 1 mol bahan ion mempunyai 6,02 darab dengan 10 kuasa 23 unit formula. Ingat ya, unit formula. Misalnya 1 mol natrium klorida mempunyai 6,02 darab dengan 10 kuasa 23 unit NaCl ataupun natrium klorida. Sebab tu kita kena peka di sini ia adalah 1 mol bahan ion mempunyai 6,02 darab dengan 10 kuasa 23 unit formula. Untuk natrium klorida ini unit formulanya apa? NaCl. Jadi kita kena ingat semua ini, iaitu jenis bahan seperti bahan atom, bahan molekul dan juga bahan ion mempunyai pengertian 1 mol bahan yang berbeza. Apakah kepentingan dan keperluannya untuk kita mempelajari tentang pemalar Avogadro dan pengertian 1 mol bahan bagi bahan-bahan ini? Kita boleh menghitung bilangan zarah dalam sebilangan mol bahan dengan menggunakan pemalar Avogadro. Seperti mana di dalam lagu yang kita dengar tadi kan? Bilangan mol darab pemalar Avogadro dapat bilangan zarah. Ini sebenarnya rumus, okey? Bilangan mol darab dengan pemalar Avogadro iaitu 6,02 darab 10 kuasa 23, kita boleh dapat bilangan zarah. Dengan erti kata lain, bilangan zarah sama dengan bilangan mol darab dengan pemalar Avogadro. Okey? Lepas tu lagu tu cakap tadi macam ni. Bilangan zarah bagi pemalar Avogadro dapat bilangan mol. Okey? Bilangan zarah kita bahagikan dengan pemalar Avogadro, kita akan dapat bilangan mol. Okey? Dengan erti kata lain, bilangan mol sama dengan bilangan zarah bahagi dengan pemalar Avogadro iaitu 6,02 darab dengan 10 kuasa 23. Di sini ada beberapa soalan ataupun contoh soalan yang kita gunakan untuk memperjelaskan tentang konsep ini. Sebagai contoh soalannya, hitungkan bilangan atom yang terdapat dalam yang pertama 0,5 mol kuprum dan yang kedua 2 mol gas hidrogen. Okey, contoh penyelesaiannya seperti ini. Yang pertama tadi. Kuprum, okey? Soalan yang pertama, 0,5 mol kuprum, berapakah bilangan atomnya? Okey. Kuprum ini adalah bahan apa? Okey, dia jenis zarahnya adalah apa? Jenis zarah bagi kuprum adalah atom. Jadi kuprum ini ialah bahan atom. Jadi 1 mol kuprum mempunyai 6,02 darab dengan 10 kuasa 23 atom kuprum. Dan tadi kita ingat rumus kan, bilangan zarah adalah bilangan mol didarabkan dengan pemalar Avogadro. Okey? Kita ingat lagu tu balik tadi. Jadi bilangan mol bagi kuprum ini tadi adalah berapa? Bilangan mol bagi kuprum ini adalah 0,5 mol kuprum. Darab dengan pemalar Avogadro 6,02 darab dengan 10 kuasa 23. Jadi kita dapat sebanyak 3,01 darab dengan 10 kuasa 23 atom. Okey? Itu tadi yang pertama. Untuk yang kedua, iaitu hitungkan bilangan atom yang terdapat dalam 2 mol gas hidrogen. Okey? Gas hidrogen ini adalah bahan apa? Gas hidrogen ini merupakan bahan molekul. Okey? Jadi 1 mol gas hidrogen mempunyai berapa molekul H2 ataupun gas hidrogen? 1 mol gas hidrogen mempunyai 6,02
darab dengan 10 kuasa 23 molekul hidrogen, iaitu H2, gas hidrogen. Jadi bilangan molekul gas hidrogen ini ataupun H2 ini dalam 2 mol gas hidrogen adalah rumusnya bilangan mol darab dengan pemalar Avogadro. Jadi berapakah tadi mol gas hidrogen? 2 mol gas hidrogen didarabkan dengan 2 darab dengan 6,02 darab dengan 10 kuasa 23 molekul hidrogen. Tetapi berdasarkan formula H2, setiap molekul hidrogen H2 ini terdiri daripada 2 atom hidrogen. Okey? Maka bilangan atom hidrogen dalam 2 molekul gas hidrogen adalah kita darabkan dengan 2, iaitu 2 darab dengan 2 darab dengan 6,02 darab dengan 10 kuasa 23 atom. Okey, sebab soalannya dia mahu tahu hitungkan bilangan atom. Di sini tadi kenapa kita darab dengan 2? Kerana terdapat 2 atom hidrogen di dalam gas hidrogen, molekul gas hidrogen H2. Jadi 2 darab dengan 2 darab dengan 6,02 darab dengan 10 kuasa 23 atom, iaitu 24,08 darab dengan 10 kuasa 23 atom. Tetapi kita ringkaskan kepada 2.408 darab dengan 10 kuasa 24 atom. Okey. Untuk contoh soalan yang seterusnya, soalannya berbunyi sebegini. Berapakah bilangan mol karbon dioksida yang mengandungi 1,806 darab dengan 10 kuasa 23 molekul karbon dioksida ataupun CO2. Penyelesaiannya seperti ini. Kita kena ingat dulu rumusnya. Rumus bagi bilangan mol. Bilangan mol sama dengan bilangan zarah bahagi dengan pemalar Avogadro. Kita ingat lagu tadi itu kan? Bilangan zarah bahagi pemalar Avogadro dapat bilangan mol. Okey, jadi rumusnya adalah bilangan mol karbon dioksida. Untuk soalan ini, bilangan mol karbon dioksida sama dengan bilangan zarah bahagi dengan pemalar Avogadro. Jadi, berapa tadi bilangan mol bagi karbon dioksida? Bilangan molnya adalah 1,806 darab dengan 10 kuasa 23 bahagi dengan pemalar Avogadro, iaitu 6,02 darab dengan 10 kuasa 23, dan jawapannya adalah 0,3 mol. Okey. Kita masuk kepada contoh soalan yang terakhir, iaitu berbunyi begini soalannya. 0,5 mol magnesium klorida dengan formulanya MgCl2 dilarutkan di dalam sebuah bikar air. Soalannya, berapakah jumlah bilangan ion yang hadir di dalam bikar itu? Okey. Kita lihat di sini. Ini adalah jenis bahannya adalah apa? Magnesium klorida ataupun MgCl2 ini ialah bahan ion. Bahan ion. Jadi, 1 mol magnesium klorida mempunyai 6,02 darab dengan 10 kuasa 23 unit formula MgCl2. Okey. Bilangan unit MgCl2 dalam 0,5 mol magnesium klorida ini adalah sama dengan bilangan mol darab dengan apa? Darab dengan pemalar Avogadro. Jadi 0,5 mol magnesium klorida ini kita darabkan dengan 6,02 darab dengan 10 kuasa 23 unit. Okey. Jadi tetapi setiap unit magnesium klorida ini, setiap unit magnesium klorat ataupun MgCl2 ini, magnesium klorida, terdiri daripada berapa ion? Terdiri daripada 3 ion, iaitu 1 ion magnesium dan 2 ion klorida. Sebab tadi formulanya apa? MgCl2. 1 ion Mg ataupun magnesium dan 2 ion klorida. Jadi jumlah bilangan ion di dalam bikar itu adalah 3
Tiga ion tersebut, kita darabkan dengan bilangan unit formula MgCl2, yaitu 3 darab dengan 0,5 darab dengan 6,02 darab dengan 10 kuasa 23 ion, dan dapatlah 9,03 darab dengan 10 kuasa 23 ion. Okey, baiklah, daripada pembelajaran ini kita telah pun mengetahui tentang takrifan ataupun maksud bagi mol itu sendiri, dan kita telah tahu mengenai pemalar Avogadro, dan kita telah mengetahui tentang jenis-jenis zarah dan bagaimana kita mentakrifkan satu mol bahan mengikut jenis-jenis zarah tersebut. Dan yang pentingnya juga di sini kita telah tahu bagaimana untuk mengira bilangan mol dan juga bilangan zarah. Daripada itu saya mengucapkan terima kasih di atas pemerhatian anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera.